إلا الله وحده لا شريك له لا وحده لا شريك له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وحده لا شريك له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita melalui beberapa syarat daripada syarat-syarat sembahyang berjamaah. Yang terakhir kita lalu adalah hendaklah si makmum itu tidak berada di hadapannya si imam. Jika mana ia dalam keadaan berdiri, maka tumit si makmum itu tidak boleh melebihi tumitnya imam. Dan jika mana dalam keadaan duduk, maka punggungnya si makmum tidak boleh melebihi punggungnya si imam. Tetapi jika mana imam dan makmum itu berada bersama barisan, bermakna si makmum itu berada di sebelah si imam, maka hukumnya adalah makruh. Jadi apabila mengatakan tentang makruh di sini, bermakna perkara yang demikian itu menghilangkan fadilat sembahyang berjamaah. Jadi orang yang sembahyang berjamaah itu sepatutnya diberikan pahala 27 kali ganda, dia tak dapat. Kerana apa? Dia sembahyang berdiri, posisinya berada di sebelahnya si imam. Sama rata maknanya, sebaris dengan si imam. Jadi di antara syarat-syarat sahnya sembahyang jemaah itu, hendaklah si imam itu berada di belakangnya si imam ataupun tidak mendahului si imam. Sambung dikatakan di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim wa an ya'lama intiqalati imami. Hendaklah si makmum itu mengetahui pergerakannya si imam. Hendaklah si makmum itu mengetahui pergerakannya si imam. Baik, berkenaan dengan mengetahui pergerakannya si imam ini, pertama sama ada dengan melihat pergerakan imam sendiri. Pasal pengarang mengatakan ayya'lama, dia mengetahui pergerakan si imam. Sama ada si makmum itu melihat pergerakan imam itu sendiri, ataupun si makmum itu hanya mendengar pergerakannya si imam. Bermakna dia dapat mendengar suara si imam itu membaca Allahu Akbar. Bermakna biasanya imam bertukar rukun. Sami Allahu liman hamidah, bermakna imam sedang i'tidal dan sebagainya. Ataupun dia tidak dapat melihat si imam, tidak dapat mendengar suaranya si imam, tapi dia nampak makmum yang berada di belakangnya imam, maka jadi sah. Dia tak nampak imam, tak dengar suara imam, tapi nampak makmum kat depan. Jadi makmum kat depan ni contohlah, mungkin kalau masjid yang kecil tu kita tak boleh bayangkan. Tapi kalau umpama dalam masjid yang besar, letaklah contohlah Masjid Nabawi. Imam kat depan sekali, kita kat belakang. Tiba-tiba hari tu mikrofon mati. Kita pula tiba-tiba kat belakang dalam masjid pun niat sama juga, mengikut imam. Tapi tak tahu ni imam dah rukuk ke, imam dah sujud ke. Makmum pun tak nampak, makmum kat depan. Kita kat belakang sekali, tak nampak pun makmum.
maka sembahyang kita ketika itu tidak sah. Pasal kita tak nampak, kita tak tahu pergerakannya si imam. Oleh sebab itu, kita nak kena tahu, di antara syarat sahnya jemaah, si makmum wajib mengetahui orang yang pergerakannya si imam ataupun pergerakannya si makmum. Ataupun dia mengetahui daripada suaranya mubaligh. Mubaligh ni bermakna orang yang menyampaikan suaranya si imam. Orang yang menyampaikan suaranya si imam, walaupun dia tak ikut semayang sama. Dia dah semayang contoh. Jadi dia tengok ni keadaan kat si imam ni kat depan, ramai kat belakang makmumnya dan mikrofon pula hari tu mati dan dia tak ikut semayang sekali. Maka dia cuba sampaikan Allahu Akbar, jadi makmum yang dengar tu ikut sekali dengan based on suara dia. Walaupun orang yang menjadi mubaligh itu orang yang fasik, tapi kita percaya percakapan dia. Adapun kalau kita tak percayalah, contohlah budak-budak, dia kat belakang tu Allahu Akbar, kita tak tahu ni ikut ke tak, dia ni semayang ke tak, maka tak boleh ikut. Subhanallah. Sama juga kalau kita hanya mengikut makmum yang berada di ujung pintu. Saya kasih contoh, maknanya sekarang ni masjid tu cuma mempunyai satu pintu yang masuk ke dalam. Dan kita tak boleh nampak apa yang berlaku kat dalam, maka si makmum satu ni, dia semayang betul-betul kat pintu situ. Jadi kita yang bersemayang di luar masjid, kita berpandukan makmum yang berada di pintu tersebut. Bukan kita mengikut perbuatan si imam, kita ikut perbuatan si makmum tu. Maknanya kita tengok ni makmum ni dia buat apa. Dia sekarang rukuk, maka kita ikut dia rukuk. Pasal dia pun based on jemaah ataupun imam yang berada di hadapan. Jadi, di antara syarat sah semayang berjamaah itu, hendaklah si makmum itu mengetahui pergerakannya si imam. Kalau dia nampak. Kalau tidak, dia mendengar suara si imam ataupun dia mendengar suara mubaligh ataupun dia mengikut pergerakan makmum-makmum yang berada di hadapannya. Baik, ini jelas. Sambung kata sini adalah wa yajtami'a fi masjid au fi salasimi'atin zira'in taqriban. Dan hendaklah imam dan makmum berada di dalam satu masjid ataupun jarak di antara makmum dan imam itu 300 hasta ataupun lebih kurang dalam 150 atau 120 meter. Maknanya apa? Jika di antara syarat sah berjamaah itu, imam dan makmum itu berada di dalam satu masjid, satu bumbung. Bila dia mengatakan berkenaan dengan satu bumbung atau satu masjid, maka tidaklah menjadi masalah walaupun makmum dengan imam tu jauh betul. Umpamanya saya katakan contoh tadi berkenaan dengan Masjid Nabawi. Imam kat depan sekali, kita dengar suara makmum. Jual seimam pakai mikrofon. Kita kat belakang sekali kat pintu. Nak cabut cepat. Kan? Jadi kita dengar suara si imam tu, walaupun masjid tu besar sekali macam mana pun. Letaklah masjid tu besar 1 kilometer sekalipun. Tapi kita dengan imam itu berada dalam satu masjid. Dalam satu kawasan, maka tak jadi masalah. Cuma pahala jamaahnya tu kurang. Tetapi nak cakap sah ataupun tidak sah, maka hukumnya adalah sah. Ini kalau berada di dalam masjid. Bila kata berkenaan dengan masjid, maknanya kawasan yang sah untuk dia iktikaf. Kawasan yang sah untuk dia semayang sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau dia, si imam dekat dalam masjid, si makmum berada di sempadan masjid, atau kawasan yang tak sah untuk dia semayang tahiyatul masjid, maka itu dikira sebagai dua tempat yang berasingan. Baik, jika mana si imam berada dalam masjid dan si makmum berada di luar masjid, maka si makmum tak boleh jauh daripada akhir masjid itu sejauh 150 meter atau 120 meter. Kalau contohlah kita di Masjid Abdul Razak ni, maknanya di sliding door tu. Jadi antara sliding door tu dengan makmum yang semayang tu tak boleh jauh daripada 120 meter. Tapi biasanya tidaklah. Maknanya daripada dia tu tak ada makmum langsung. Dia seorang je. Dan dia pula semayang seorang-seorang dekat gate tu. Andai kata kat gate tu 120 meter, maka tak sah semayang dia. Ini kalau si imam dalam masjid, si makmum di luar masjid. Jarak daripada ujung atau sempadan masjid dengan si makmum punya position berdiri itu tidaklah boleh daripada 120 meter. Ataupun kalau ikut kitab saya 300 alster. Lebih kurang lah. Baik, ini kalau di dalam masjid dan makmum di luar masjid.
Adapun kalau si imam dan makmum dua-dua di luar masjid, maka si makmum itu tak boleh jauh daripada imam straight 120 meter, tak boleh jauh. Imam pusing belakang, contohlah semayang dekat padang. Imam pusing belakang, makmum jauh sekali kat belakang. Tak nampak betul, kena pakai teropong pun nampak makmum tu. Tak nampak. Kira-kira tu dah lebih daripada 120 meter, maka tak sah semayang si makmum tu. Bukan sahaja tak sah semayang jemaah dia, semayang dia sendiri tu tak sah. Jadi jarak antara imam dan makmum itu kalau berada di luar masjid tidak boleh melebihi 120 meter. Main jauh jugalah, quite distance juga sebenarnya. Jadi dan kalau imam berada dalam masjid dan makmum di luar masjid, makmum tak boleh jauh daripada ujung masjid 120 meter. Tetapi kalau let's say imam berada di hadapan dan di belakang imam tu ada 3-4 saf. Ini kalau contoh di luar masjid. Belakang imam tu ada 3-4 saf. Maka makmum dengan saf yang paling terakhir itu tak boleh jauh 120 meter. Sama juga kalau imam dalam masjid dan makmum berada di luar masjid. Dan makmum dan di luar masjid itu ada beberapa saf juga. Jadi makmum itu dengan saf yang terakhir itu tak boleh jauh 120 meter. Bukan daripada imam saja, daripada makmum saf yang terakhir tu. Tak boleh jauh 120 meter. Jadi ini yang dimasukkan bahawasanya imam, pertama sekali imam dan makmum mesti ada dalam satu masjid. Baik. Bermakna kalau contohlah dan imam berada di dalam masjid dan makmum di luar sana dan lebih daripada 120 meter, maka tidak sah sembahyang dia. Sama juga kalau imam berada di satu bangunan dan makmum di bangunan yang lain. Dan makmum di bangunan yang lain itu dia tak boleh sampai kepada si imam melainkan dengan berpusing. Contohlah dia di bangunan yang lain tingkat 2. Imam dekat sini, bangunan yang satu di tingkat yang satu, tingkat pertama. Makmum di bangunan yang lain tingkat 2 dan dia tak bersambung. Maka ketika itu sembahyang si makmum itu tidak sah. Kerana dia nak sampai kepada imam, bermakna dia kena membelakangkan kiblat. Kena turun tangga, umpamanya lah, kena turun tangga pusing, baru sampai ke imam. Maka sembahyangnya si makmum itu tidak sah. Sembahyangnya si makmum itu tidak sah. Kerana sudah jauh daripada si imam ataupun dia sudah boleh membelakangkan kiblat kerana nak sampai kepada si imam. Baik. Kemudian, begitu juga kalau berkenaan dengan sembahyangnya imam dan makmum di luar masjid, pastikan pintu masjid itu tidak tertutup. Tidak tertutup. Maknanya kalau contohlah kita sembahyang kat Masjid Abdul Razak ni, all the sliding door ni semua tutup. Dan kita sembahyang berada di luar masjid atau di pekarangan masjid, maka sembahyang kita di luar tu tak sah. Kerana kita nak masuk sampai kepada si imam tu sudah terhalang dengan pintu. Tapi ada yang mengatakan yang dimasukkan dengan tertutup sini memang dikunci. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, apa pun kita ambil jalan yang play safe lah, adalah untuk kita berhati-hati jangan sampai ada pintu yang tertutup. Jadi kalau walaupun bila kata pintu buka ni bukan semestinya kena buka sebesar-besarnya, tidak. Renggangkan sedikit. Renggangkan sedikit. Jadi kalau kita andai kata kita tengah semayang, andai kata kita tengah semayang tu nak pergi ke dalam masjid, agak-agak kita boleh tolak tak? Kalau kita ada lenggang tu, kita boleh tolak saja, boleh masuk kepada imam, maka semayang tu sah. Tapi kalau semuanya tertutup rapat, maka semayang orang-orang yang berada di luar kawasan masjid itu tidak sah. Tidak sah. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi berkenaan dengan syarat-syarat sahnya sembahyang berjamaah insya-Allah. Jazakallahu khairan dan tasbih kafaratul majlis. Bismillah.